membeli belah di tepi pantai yang menjadi tempat berkumpul pemuda-pemudi yang tidak ada arah tujuan hidup. Di sinilah tempat mereka bersukaria, bergaul bebas di antara lelaki dan perempuan, mendedahkan aurat, menghisap rokok dan melakukan perkara-perkara yang sia-sia yang tidak berguna di dunia dan akhirat. Pergaulan bebas yang berlaku di kalangan pemuda-pemudi tanpa ada ikatan perkahwinan yang sah menyebabkan berlakunya gejala sosial seperti berzina, rogol, menggugurkan kandungan dan membuang anak-anak yang lahir daripada perbuatan zina, dan tidak kurang juga pemuda yang terlibat dengan gejala dadah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi sindrom yang berlaku pada hari ini ialah anak muda tidak lagi berkeleseran di pusat membeli belah atau stesen bas, tetapi mereka menutup pintu bilik mereka untuk melayari internet. Pemuda-pemudi Islam berada di hadapan internet dan berFacebook atau berTwitter. Pemudi-pemudi Islam menguploadkan, yaitu memasukkan dalam Facebook mereka gambar yang tidak menutup aurat. Lelaki dan perempuan, anak muda bersembang berjam-jam di Facebook sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian yang lain pula melayari web yang mempunyai unsur lucah dan akhirnya mendorong kepada perbuatan sumpah mahram atau perbuatan zina. Moga Allah Subhanahu wa taala memelihara anak muda kita pada hari ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang ketiga yang disebut dalam hadis yang dibaca di awal tadi ialah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang harta kita, dari mana kita perolehi dan ke mana kita belanjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bagaimana umat Islam hari ini mencari harta mereka dan bagaimana harta tersebut dibelanjakan. Kebanyakan umat Islam hari ini tidak peduli soal sumber rezeki mereka adakah daripada yang halal atau haram. Apabila menyebut perkara yang haram, sebahagian kita memahami bahawa yang haram itu hanyalah berupa arak, khinzir dan anjing atau binatang-binatang buas. Tetapi sebenarnya banyak di sekeliling kita perkara-perkara haram yang menjadi sumber ekonomi umat Islam. Umpamanya apabila membuat pinjaman, terdapat sebahagian umat Islam yang meminjam dengan alung untuk mendapatkan wang dengan cepat, sedangkan ternyata pinjaman sebegini melibatkan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninjau ke kedai loteri dan judi, kita lihat ramai umat Islam di sana. Bahkan ada yang berkupiah lebay berbaris untuk membeli tikam ekor, dan banyak lagi senario-senario dalam masyarakat yang menunjukkan betapa umat Islam tidak mempedulikan rezeki yang mereka perolehi adakah dari sumber yang halal atau yang haram. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula harta yang diperolehi tersebut dibelanjakan? Ramai di kalangan kita hari ini mengetahui zakat fitrah itu wajib, tetapi ramai yang lupa dan mengabaikan fardu, yaitu zakat harta. Kesannya tidak ramai orang yang berharta, seperti orang yang menternak lembu dan kambing tidak menunaikan haknya. Begitu juga ramai usahawan, businessman yang mendapat keuntungan besar dalam perniagaan mereka tidak membayar zakat. Ramai juga yang tidak dapat membezakan antara zakat harta yang wajib dengan sedekah dan infak yang sunat. Mereka menyangkakan dengan bersedekah seperti membeli keperluan masjid seperti sejadah, Al-Quran, sudah tidak perlu lagi mereka mengeluarkan zakat. Kesannya kita lihat masih ramai golongan fakir dan miskin hidup melarat karena tidak mendapat hak zakat. Mereka berpunca dari kejahilan kita membelanjakan harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke saluran yang sepatutnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Soalan yang keempat yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi ialah wa an ilmihi fima fa'al. Allah akan bertanya kepada kita berkaitan ilmu yang kita perolehi, apakah yang kita amalkan. Ilmu yang memberi manfaat bukanlah berupa segulung sijil atau ijazah yang diperolehi di kolej atau universiti, atau berupa gelaran master dan PhD. Ilmu yang sebenarnya ialah ilmu yang kita dapat amalkan. Hari ini kita melihat satu fenomena yang menyedihkan. Apabila kita melihat anak-anak kita mendapat markah yang tinggi dalam subjek pendidikan Islam atau subjek tamadun Islam di universiti, tetapi apabila melihat kepada pengamalan ilmu tersebut, ternyata mereka gagal. Mereka tidak menutup aurat, mereka tidak salat, akhlak mereka tidak mulia, mereka tidak menghormati ibu bapa mereka, mereka tidak mengingati Allah, dan mereka melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita mencontohi bagaimana para sahabat bersegera mengamalkan ilmu yang diperolehi tanpa banyak soal. Apabila mereka mengetahui sesuatu perkara itu baik, mereka segera melakukannya, dan sekiranya mengetahui perkara itu haram, mereka segera meninggalkannya. Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum yang menyimpan arak di rumah mereka. Apabila mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan arak, mereka pulang ke rumah mencurahkan arak yang banyak, sehingga arak yang banyak itu mengalir di lorong-lorong Madinatul Munawwarah. Mereka tidak bimbang, tidak dapat duit dengan sebab arak itu dicurahkan ke bumi. Apabila mendengar ayat yang mengharamkan riba, orang kaya dan orang miskin tidak lagi bermuamalah dengan riba. Mereka yakin bahawa riba adalah najis dan haram. Orang Islam tidak boleh beramal lagi dengannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan berlaku sekiranya kita umat Islam hari ini menghayati dan melaksanakan 4 persoalan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca di awal khutbah tadi. Khatib percaya kita akan menjadi umat yang digeruni dan musuh, digeruni oleh musuh. Kita tidak akan diperkotak-katikkan lagi oleh musuh-musuh Islam. Kita akan menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang dilalui oleh generasi yang lalu, sehingga Islam berjaya menguasai 2/3 dunia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah hari ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah bagaimana kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin mendapatkan keredaan Allah, sedangkan kita memandang ringan terhadap usia yang dianugerahkan oleh Allah. Kita memandang ringan terhadap masa remaja. Kita memandang ringan terhadap harta kita, dari mana diperolehi dan di mana dibelanjakan. Begitu juga kita memandang ringan terhadap ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kita tidak akan terlepas dari 4 perkara ini. Sudahkah kita bersedia? Apakah jawapan yang kita akan berikan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, di saat mulut kita ditutup dan yang bertutur ialah tangan kita dan yang menjadi saksi adalah kaki kita? Firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami menteraikan, kami tutup mulut mereka seketika, dan kami beri peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Surah Yasin ayat 65. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal bayyinati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.